Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pada pagi ini dapat bertemu buat kali yang ketiga. Ini siri ke-3. Tadi dengan Ustaz Amin Nur Hizam belajar surah apa? Al-Waqi'ah ayat nombor. Okey, alhamdulillah, syukur. Okey, kita sambung untuk tadabbur suratul Nur. Tapi saya akan ubah pendekatan. Biasanya kalau kita belajar tafsir, tadabbur, kita mula ikut tertib ayat. Tertib ayat ni ayat 1, 2, 3 sampai habis. Tapi saya akan ubah sedikit pendekatan. Saya akan memilih ayat-ayat yang tertentu untuk dibincangkan ke depan. Kemudian nanti kita akan belajar daripada 1 sampailah ayat yang berikutnya. Isu yang kita nak bincang pada pagi ini untuk pelajaran kita bawa balik dalam hidup kita bermasyarakat adalah ayat nombor 11. Terus ayat nombor 11. Ini bukan sebab nak cepat habis, tapi kita pilih isu yang sering berlaku dan kita akan tengok isu itu. Dah ada Quran terjemahan? Pada? Okey, kena buka ayat nombor 11. Okey. Ayat nombor 11 ni dia ada kaitan dengan ayat nombor 4. Nanti kita akan baca ayat nombor 4 pada minggu yang berikutnya. Okey, ayat nombor 11. Dah jumpa dah muka surat berapa ibu-ibu? Berapa? 351. Baris yang ke berapa? Okey. Dah jumpa lah tu. Ada yang tak jumpa lagi ke? Jumpa insya-Allah. Okey. Kita terus kepada ayat nombor 11. Kita baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Okey, alhamdulillah. Tengok Quran depan ke? Tengok depan ni. Nampak? Boleh nampak tak? Kak yang belakang, anti spek mata tudung hijau, nampak Nampak Alhamdulillah ni. Nampak? Akan nampak, Masya Allah. Nampak walaupun dah apa dimakan ni ulam apa ada ulam celah mata tak? Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Inilah manfaat kita duduk berada di dewan yang besar. Okey. Kenapa saya pilih ayat ni, nanti kita akan dapat jawapan dia. Okey, baca terjemahan dulu. Inna, sesungguhnya, alladzina ja'u bil ifki, orang yang membawa, yang menjaja, yang menyebarkan berita dusta, dia panggil ifk. Berita dusta. Berita dusta ni maknanya orang yang menjaja, membawa, yang mewiralkan. Okey, cerita yang tak benar, dia panggil ifk. Siapa dia? Usbatum minkum, dalam kalangan kamu. Usbah ni dia merujuk kepada 10 ke bawah. Kalau 10 orang ke bawah, dia panggil usbah. Dia macam dalam surah Yusuf.
yang 10 anak Nabi Yaqub tu, mereka menggelarkan mereka ni adalah usbah. Jadi usbah ni merujuk kepada beberapa orang, bilangan dia sampai 10. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah menegaskan ada di kalangan orang Islam jumlahnya usbatun, di kalangan kamu yang telah menjaja, menyebarkan, membawa cerita yang dusta. Cerita siapa? Sagi kita akan sebut. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Janganlah kamu menyangka berita yang dijaja itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Kalau baca terjemahan macam, takkan cerita bohong bagus pula. Kalau baca ayat ni tuan kata apa? Cerita yang orang duduk jaja tu, kata Allah, jangan kau sangka ia buruk, tapi sebenarnya ia baik. Macam mana nak faham dia? Tunggu, nanti kita akan terangkan. Lepas tu Allah kata, setiap orang daripada mereka, setiap orang pada mereka ni apa? Yang menyebarkan cerita dusta tu, berita dusta itu, akan mendapat balasan daripada dosa yang mereka lakukan. Okey. Dosa apa? Dosa membawa cerita bahawasanya menuduh, dia ada cerita sebalik ni lah. Dia, okey, saya boleh sebut cerita mudahnya macam ni. Kita akan bawa cerita kisah Aisyah radhiyallahu anha yang telah dituduh melakukan perbuatan buruk bersama dengan seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Berita dusta itu sebenarnya mudah cerita, dia telah dituduh melakukan perbuatan zina. Jadi Allah turunkan 10 ayat. Sebelum kes Aisyah tu, Allah telah turunkan 10 ayat yang defend Aisyah. 10 ayat tu ayat apa? Daripada ayat 11 yang kita baca ni sampai ayat 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, disebabkan siapa? Disebabkan kes Aisyah yang dituduh. Jadi kalau menuduh orang perempuan yang baik melakukan zina, apa hukuman dalam Islam? Jawapan dia ada ayat yang keempat dalam suratul Nur. Kalau dia tak boleh buat 4 saksi, dia akan sebab. Okay, kita tengok ayat 4 dulu. Nanti kita akan sampai cerita tu. Pelan-pelan kita belajar. Okey, tengok ayat nombor 4. Surah Nur, ni ayat dia, hukuman apa yang akan diberikan kepada siapa-siapa yang melontarkan fitnah. Sebab sekarang ni orang suka sangat nak sebut dia ni berzina, dia ni buat perbuatan yang macam ni. Sama je. Menuduh lelaki buat perbuatan kepada orang lelaki ke, tuduh perempuan buat perbuatan kepada perempuan ke, perempuan kepada lelaki ke. Kalau tidak ikut ayat 4 ni, dia kena apa? Sebab, tengok kita baca ayat 4, kita tengok ayat 4 saja. Allah kata apa? Dan orang yang melemparkan tuduhan kepada perempuan yang terpelihara kehormatan dia. Allah bawa contoh kisah Aisyah, isteri Nabi. Nanti kita akan tengok macam mana cerita dia. Sangat sedih. Nanti kita akan sampai cerita. Jadi saya akan bawa. Kemudian mereka yang tuduh tu tidak membawakan 4 orang saksi. Maka Islam kata apa? Sebat mereka 80 kali sebatan. Kena sebat dia. Kalau dituduh, perempuan ni didapati dia berzina lah. Kita ni kadang-kadang orang Melayu, keluar je berita tangkap basah. Tak sangka Pak Haji tu. Bab-bab cerita-cerita dalam tu suka orang duk cerita, betul tak? Orang tu berpisah pun cerita juga, betul tak? Kan? Siapa yang berpisah? Kalau buat hati-hati handsome sikit, kalau macam kita orang ni tak kisah pun. Habis kalau macam artis tu, kan? Macam-macam orang tengok view dia ramai, orang duk cerita kan? Betul tak? Okey, cerita tu tak apa lagi lah. Tapi kalau cerita tak betul, okey So kalau dia tak boleh buat 4 saksi, dia kena sebat 80 sebatan. Lepas tu orang itu
tak boleh lagi menjadi saksi buat selama-lamanya. Tak boleh dia buat saksi nikah ke, buat saksi dalam mahkamah. Tak boleh. Dia telah di ban buat selama-lamanya. Okey, nanti kita akan perincikan lagi ayat ni. Ayat ni Allah sebut umum. Dan Allah Ta'ala dia bawa satu contoh. Siapakah perempuan yang mulia telah dibuat dusta cerita pasal dia. Jadi Allah turunkan 10 ayat. Ayat nombor 11 sampai 20. Tapi hari ini kita baca ayat 11 saja sebab saya nak kena baca cerita dia panjang lebar. Okey. So ayat ni boleh faham tak? Setiap orang daripada mereka akan mendapat balasan daripada dosa yang mereka lakukan. Dosa apa mereka buat? Menuduh perempuan mulia melakukan zina. Mereka kena buat apa? Disebat 80 sebatan. Dan nanti dekat penghujung kita akan tengok siapa sahabat yang terlibat di dalam mewairalkan cerita itu. Akhirnya Islam dia tak kira siapa. Kaum kerabat ke, dia buat hukuman. Nanti kita akan tengok siapa antara sahabat tu. Cerita dia menarik. Okey, lepas tu Allah kata, dan sesiapa antara mereka yang mengambil bahagian terbesar. Maksudnya Tuhan kata, siapa punca sebenar-benarnya cerita tu tersebar? Allah kata mereka nanti dapat azab yang besar di hari akhirat dan juga dunia dan hari akhirat. Siapa dia? Punca terbesar dia, nama dia ni. Dalam riwayat Bukhari, yang mengambil bahagian terbesar tu maksudnya dia adalah punca terbesar cerita tu boleh tersebar. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Dia seorang munafik. Dia adalah ketua munafik. Dialah ambil kesempatan tu. Bila lagi ni? So dia pun buat teknik macam ni banyak tak berlaku pada hari ni. Banyak. Tapi kita ni tak sangka kan Pah? Betul tak? Betul tak kan? Al-Quran mengajar kita nanti. Apa kita kena buat? Kalau dengar cerita macam ni, tengok aku dengar Pak Imam tu kan. Tak sangka kan dia warak, tengok. Kan? Tengok macam orang baik. Tapi kan, kita pula, aku pun tak sangka sampai gulung tangan dia. So Al-Quran, surah An-Nur, dia mengajar apa disiplin. Kalau dengar si A sembang dengan si B bercakap dua orang tentang pihak ketiga, bab yang tadi tu, maka pihak yang keempat tu apa dia kena buat? Adakah dia kata, kau sembang apa ni? Ceritalah aku cerita. Dia pula duk korek. So Al-Quran terus surah An-Nur. Banyak berlaku tak? Lepas tu, hak yang keempat pula balik rumah dia. Abang. Tadi ke abang? Suami dia pula pergi masjid pula. Bawa pula cerita. Akhirnya, terus sebar. Perahu boleh terlajak kata, apa perkataan tu? Terlajak apa? Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata, buruk padanya. Okey, dapat? Okey. So setakat ni, ayat ni faham tak secara umum? Okey, sebenarnya ayat ni turun setelah adanya kisah itu. Okey, mari kita tengok kisah tu. Okey. Kisah tu panjang. Dia ada dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi saya sempat salin lah. Saya buat ringkasan saja. Ibu-ibu jangan bimbang. Okey, ni pendekkan cerita dia. Kisah tu sebenarnya selepas berlakunya perang Bani Mustaliq. Pernah dengar perang Bani Mustaliq? Okey, mudah cerita macam ni. Perang Bani Mustaliq adalah perang lawan dengan bangsa Arab juga. Dalam sejarah kata 6 Hijrah. Okey. Saya kena pendek cerita. Ibu tak pernah dengar cerita Bani Mustaliq? Kita pun saya ceritalah, cerita. Bani Mustaliq ni, dia adalah satu kabilah dalam Bani Khuza'ah. Bani Mustaliq ni sebenarnya mereka diam-diam nak pergi serang Madinah.
Akhirnya Nabi dapat tahu. Apabila Nabi dapat tahu, Nabi tak pergi serang. Nabi hantar perisik dia, verify dulu. Nabi hantarlah namanya Buraidah, Buraidah bin nama dia Al-Husayb, Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami. Nabi hantar perisik pergi riki. Betul ke Bani Mustaliq ni nak menyerang kita ni? Betul. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan beberapa tentera. Pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijrah, Nabi pergi serang Bani Mustaliq. Masa perang tu, ikutlah beberapa orang munafik. Orang munafik ni sebenarnya sebelum ni dia tak pernah dah ikut perang. Tapi kali ni dia nak join sebenarnya sebab dia nak ambil harta hampasan perang. Okey, faham cerita dia? Balik daripada perang itu, on the way nak pergi ke Madinah, apa yang berlaku? Kisah Aisyah yang dia tertinggal. Kenapa Aisyah dibawa? Jadi kita akan ceritakan. Okey? Jadi kita pergi kepada hadis ni. Panjang tadi ni. Ni riwayat Bukhari ni. Tak apa, saya tinggalkan. Ibu-ibu tak boleh baca lah yang ni sebab kita bukan nak belajar hadis ibu tak baca. Ini hadis tapi tak ada baca dalam bentuk tajuk pula. Qalat wa ana hina idzin, tak perlu ni hadis je. Okey. Jadi cerita dia. Okey. Nampak tak resi macam ni? Saya duduk kat sini Tak nampak. Ibu-ibu nampak tak? Kalau tak nampak dia, saya besarkan lagi slide ni akan datang. Okey, kalau tak nampak lagi tak tahulah Okey. Aisyah cerita, yang ni saya buat ringkasan daripada hadis tadi. Okey, Aisyah cerita macam ni. Dia kata biasanya Nabi SAW kalau dia pergi keluar perang atau musafir, Nabi akan bawa salah seorang isteri dia. Tapi nak pergi kena buat apa? Undi. 1, 2, som. Siapa dapat pergi? Maka masa Nabi nak pergi perang Bani Mustaliq tu, undi tu dapat kat siapa? Dapatlah kat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah terpilih nak teman Nabi SAW. Okey, jelas isteri ni suami ke mana bawa dia. Kalau dia seorang tak payah ngundi lah. Bawakan je. Okey. Jadi macam mana nak bawa Aisyah ni pergi? Okey. Dalam perjalanan pulang daripada perang tersebut, perang Bani Mustaliq tu, baginda dan tentera berhenti sekejap di satu tempat yang tak jauh dah daripada Madinah. Maknanya dah nak sampai kat Madinah lah, tapi berhenti sekejap. On the way tu, berhenti sekejap. Apabila berhenti tu, mereka bermalam dah dekat situ. Masa tu juga, Aisyah radhiyallahu anha, dia sakit perut. Sakit perut, faham? Sakit perut. Dia nak pergi qada hajat. Betul. Zaman dulu nak lalu tengah jalan, mana ada RNR, mana ada perhentian, mana ada petrol pump. Betul tak? So, dia pergi tunaikan qada hajat dia. Masa dia pergi tu, rantai leher dia yang Nabi pernah hadiah ke rantai leher. Dalam riwayat kata rantai tu taklah mahal sangat, tapi sebab Nabi yang bagi, dia suka sangat. Jadi tercicir rantai tu. Kerana dia berharga, dia buat apa? Dia pergi cari balik rantai tu. Betul tak? Okey, nampak tak cerita dia? Boleh faham? Okey. Masa dia sibuk duk cari tu, rombongan Nabi yang berhenti sekejap ni telah bergerak nak balik ke Madinah pada waktu malam. Pada waktu itulah mereka nak bergerak balik. Masa nak bergerak balik, sahabat-sahabat yang sebelum ditugaskan membawa unta. Unta ni dekat atas tu dia ada macam apa tu, tandu Tandu. Pernah naik? Tak pernah naik unta ada tandu? Unta pernah naik? Okey, tak apalah, nanti kena buat lawatan ke unta. So, dekat tandu tu, kan dia letak macam
penutup. Tu, dalam bahasa Arab dia panggil apa? Nanti dia panggil istilah dia panggil hujat nanti. Nanti kita akan jumpa ya. Okey, jap. Jap. Kat sini tadi ya? Kat sini ya? Ni kat sini. Dia panggil haudaj. Dia tempat berbumbung duduk di atas unta. Masa Aisyah pergi, memang dia ada tempat lah duduk atas unta tu. Aisyah ni badan dia ringan. Masa tu dia masih muda. Orang Arab dulu, dia makan tak banyak macam kita. Lepas kelas, kafe 5. Lepas kelas, kafe 5. Sebelum pergi kelas pagi tadi, kafe 5 lagi. Balik. Betul tak? Lepas tu sembahyang Jumaat, kalau lelaki, mengantuk. Okey, tak apalah cerita dia. Faham Jadi sahabat yang bawa Aisyah sebelum ni, dia tak perasan Aisyah tak ada di atas haudas itu. Maknanya unta dia tu bawa tanpa ada Aisyah. Bergeraklah. Aisyah sampai-sampai tengok. Dia tak ada dah. Lalu Aisyah buat apa? Aisyah pun ni kita baca kat sini. Okey. Aisyah ni duk ingat tak apalah kalau depa perasan nanti depa akan datang baliklah ambil dia. Depa tak perasan. Tunggu, akhirnya pada waktu malam tu Aisyah penat, dia tertidur. Okey, baca kat sini ya. Dia memungkuskan dirinya dengan kain jilbabnya. Masa kisah ni sudah ada pakai produk. Sudah ada pakai jilbab. Sebelum kisah ni, tutup muka tak wajib lagi. Lepas tu diwajibkan bagi isteri para Nabi. Isteri para Nabi ni, mereka dah tak boleh tengok direct. Mereka dah kena ada hijab. Dia kena menjadi tirai. Kalau dulu, sebelum turun perintah ada hijab, dia boleh cakap direct terus, tanpa ada tirai. Lepas tu Allah turunkan ayat perintah isteri Nabi, mesti ada tirai untuk bercakap dengan pihak lain. Termasuklah tutup muka. Okey. Aisyah pun tutuplah diri dia. Mereka tak perasan Aisyah tak ada. Tak lama kemudian datanglah Safwan ibnu Mu'attal al-Sulami radhiyallahu anhu. Nabi ni dia bijak. Dia akan letak beberapa tentera kat belakang supaya tengok ada tak musuh kat belakang ke, ada barang tertinggal ke. Maka di antaranya adalah Safwan. Safwan pun pergi, dia nampak ada orang sedang bayang sebab waktu tu waktu malam. Dia dah sampai waktu apa? Kalau kita dah hadir, dia dapat waktu subuh. Sebenarnya dah hadir waktu subuh. Dia tengok ada bayangan manusia sedang tidur. Dan Safwan ni dia kenal Aisyah sebab sebelum tutup perintah hijab, jilbab tu, dia pernah tengok muka Aisyah. Dia tahu itu Aisyah. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi. Terkejut sebab isteri Nabi seorang diri kat situ. Dia pun cakap, inna lillahi wa inna ilaihi. Kuatnya suara Safwan tu, Aisyah terjaga. Siapa pula ni? Cerita ni Dia perkenali aku. Okey. Lepas tu, Aisyah kata apa? Demi Allah, dia tak cakap satu kalimah pun dengan aku. Dan aku tak dengar dia bersuara apa pun. Mana yang aku dengar dia cakap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, fahamlah cerita dia. Ini Aisyah ceritalah. Okey. Lepas tu Safwan tadi pun dia naik kuda. Asalnya kan dekat atas unta. So dia turunkan kuda dia supaya Aisyah kecil takkan nak, sebab perempuan kan nak naik macam mana? Takkan nak pijak. Kan? Tapi kuda dia memang dijatuhkan. Dia dudukkan, so Aisyah naik atas kuda dia. Lepas tu dibawalah kuda tu cepat pergi kejar rombongan yang dah berlepas tadi. Tahu tak sampai bila akhirnya dapat kejar? Sampailah waktu tengah hari. Kan dia tidur jumpa waktu subuh. Kan? Dia pun bergerak malam dah. Dia Safwan jumpa waktu subuh. Aisyah. So bergerak cepat-cepat. Tak cakap apa Safwan. Naik ya Aisyah, naik kuda tu. Sampailah dapat kejar Nabi SAW. Masa itulah telah ada suara yang membuat tuduhan Aisyah telah buat zina dengan Safwan bin Mu'attal. Okay, faham tak cerita dia? Faham dah nampak konteks dia?
Okey. Antara yang menjaja cerita tu yang kita sebut tadi mana? Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahalul. Okey, tu saya tambahlah. Okey. Apabila sampai kat Madinah, kan sampai kat Madinah, Aisyah jatuh sakit selama 1 bulan. Kes ni sebenarnya 1 bulan. Allah tak turunkan wahyu. Aisyah ni dia tak tahu cerita orang sedang bercakap. Tak sangka ya Aisyah. So di antara yang menjaja cerita tu ada juga di kalangan sahabat. Sebab masing-masing berada dalam keadaan yang tak boleh nak verify. CCTV tak ada, apa nak buat. Hatta Nabi pun dia tak tahu betul ke Aisyah buat ni. Allah tidak turunkan wahyu selama 1 bulan. Tetap. Okey. Lepas tu Aisyah ni dia perasan macam ada benda tak kena sebab Rasulullah ni dia buat apa? Masa dia balik tu dia memang sakit dah. Sakit. Rasulullah ni biasanya kalau isteri sakit cara pujuk dia lain. Aisyah kata aku perasan dah Nabi ni dah macam ada benda berubah. Isteri ni kan perasan. Betul tak? Tindak tanduk suami dia. Suami dia Nabi ni ketika ziarah Aisyah dia tanya macam mana sihat keadaan? Dia tanya tu je. Dia tak adalah nak sembang panjang ke apa ke, tak ada. Nak makan, awak nak makan apa? Sakit kaki tak nak picit apa semua. Ada tak suami cakap macam tu? Tak ada. Tak ada. Ke macam mana? Okey, faham tak cerita ni ibu-ibu? Tengok Aisyah kata apa? Kemudian dia kata apa? Dia kata, aku tidak mendapat daripada Rasulullah kelembutan yang biasa aku dapat. Masa tu Rasulullah ingat ya, Rasulullah berada dalam keadaan yang kita kena letak tempat Nabi. Sebab cerita itulah jaja. Ini maruah rumah tangga Nabi SAW. Sedikit sebanyak Nabi ni dia macam terkesan dekat dia. Jadi tindakan daripada Aisyah tu jadi macam tawar sikit. Dingin lah, betul, dingin. Dingin ibu ya? Oh, dingin, betul. Faham cerita dia? Okey. Sampailah Aisyah ni, dia dah sihat sikit. Suatu hari, aku keluar bersama-sama dengan Ummu Mistah. Ummu Mistah ni adalah ibu saudara kepada Abu Bakar Siddiq. Okey. Ibu Ummu Mistah, dia ada anak seorang lelaki namanya Mistah. Mistah tu nanti kita akan tengok watak dia. Dia di antaralah yang mewairalkan cerita tu. Mistah ni dia dijaga oleh Abu Bakar. Dia macam, okey, kalau emak saudara Abu Bakar, jadi Aisyah dengan Ummu Mistah ni apa pangkat dia? Nenek Nenek saudara lah. Suatu hari dia keluar nak tunaikan hajat. Okay, di malam hari tiba-tiba Ummu Mistah ni dia macam nak terjatuh, dia tersasul. Dia terkeluar, dia sebut apa? Celaka Mistah. Dia marah ke anak dia. Mula-mula Aisyah tak tahu cerita. Cuma dia dapat isyarat macam kenapa Nabi ni dah nampak dingin kan. Satu, pada hari tu emak kepada Mistah tu telah terlepas cakap. Dia cakap apa? Celaka Mistah. Okey, mak dia marah dekat Mistah. Maknanya mak dia tahu dah yang duduk jaja cerita ni adalah anak dia Mistah. Okey, Aisyah marahlah dekat Ummu Mistah. Sebab apa? Sebab Mistah ni adalah seorang yang pernah pergi perang Badar. Siapa-siapa yang pergi perang Badar, dia dapat keistimewaan di dalam Islam. Jadi Aisyah cakaplah. Aisyah tegur. Kenapa nak mencelakakan dia pula? Dia tu kan ahli Badar. Faham tak? Lepas tu, emaknya Mistah terpaksa cerita. Aku bukan suka-suka marah kat Mistah tu. Tapi Mistah ni telah, dia pun cerita sebenar. Terkejutlah Aisyah. Rupa-rupanya selama ni orang sedang memperkatakan tentang
diri dia. Mana nak letak muka ni? Okey, tengok berlaku apa kepada Aisyah. Aisyah dengar cerita, cepat-cepat dia balik. Dia buat apa? Dia pergi minta izin kepada Nabi untuk balik rumah mak dia. Apa tak? Dia minta izin dekat Nabi, boleh tak saya nak balik rumah mak saya? Ke jauh mana pun. Nabi pun izinkan. Masa dia balik rumah mak dia tu, dia minta mak cerita, mak, cerita kat saya mak, apa sebenarnya cerita yang telah viral ni mak? Mak cerita kat saya mak. Maka dalam rumah tu ada seorang wanita Aufar. Dialah tukang cerita. Allah Ta'ala Aisyah selama ni orang cakap apa kat awak begini. Agak-agak apa perasaan Aisyah? Lepas tu orang duk cerita tu seronok tak? Tak sangka Oh macam-macam. Okey. Lepas tu sampai habis tu dalam riwayat kata Aisyah jatuh pingsan dia. Terkejut dia. Lepas tu Nabi pun datang jenguk dia, Nabi tanya, macam Nabi tahu Aisyah ni telah tahu cerita tu. Akhirnya Aisyah jatuh sakit lagi. Akhirnya dia minta apa? Dia minta izin untuk tinggal beberapa hari rumah emak dia. Orang perempuan kan? Dah suami nampak macam dingin tu, dia akan cari siapa? Mak ayah dia juga. Betul tak? Kan? Mak ayah dia, welcome Masan. Betul tak? So balik rumah mak dan ayah dia beberapa hari. Dapat kan? Dapat dia faham Okey. Lepas tu dalam kes sebab wahyu tak turun lagi ni. Nabi tak tahu apa sebenarnya cerita yang betul. Pihak A kata macam ni, pihak B kata macam ni. Akhirnya Nabi berbuat mesyuarat, tanya beberapa orang sahabat, apa nak buat kat Aisyah ni? Menunjukkan Nabi tahu tak perkara gaib? Nabi tak tahu. Okey. Antara sahabat yang Nabi tanya, nak buat apa dengan kes aku dengan Aisyah ni? Nak cerai ke, nak apa ke, nak buat apa? Maka Nabi jumpa dua sahabat, Ali dan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni siapa? Usamah bin Zaid ni, Zaid tu adalah anak angkat Nabi. Maknanya dia tanya cucu dia. Nabi sayang sangat Usamah. Usamah ni mak dia siapa? Tak ingat dah, tak apalah. Cerita je lah Ustaz, makcik jangan tanya kat makcik tak tahulah. Okey, tak apalah, saya ceritalah. Okey. Waktu tanya Usamah duduk meeting ni, duduk tanya, Usamah kata apa? Usamah tak percaya. Ya Rasulullah, Ibunda Aisyah takkan buat macam tu Rasulullah, ni semua cerita palsu ni. Itu jawapan daripada Usamah. Maknanya Usamah menyokong Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu tanya pula Ali. Ali kan menantu dia kan? Tanya Ali, kau pula macam mana? Apa aku nak buat dengan Aisyah ni? Maka Ali kata apa? Ya Rasulullah, masih banyak lagi wanita lain. Maksud dia apa? Bunga enggak sekuntum ya Rasulullah. Tuan-tuan jangan marah kat Ali dah lepas ni. Tuan-tuan kena faham kedudukan sebelum wahyu turun. Tuan faham tak keadaan yang semua orang berada dalam keadaan sama? Sama apa nak buat ni? Tapi Quran ajar ni, kalau kena pada kita, cerita ni supaya nanti datang berita sama, kita nak buat apa? Lepas tu kita belajar surah An-Nur tu. Okey. Jadi Ali kata apa? Ali sarankan, ya Rasulullah, engkau pergi tanya pembantu Aisyah namanya Barirah. Ali kata apa? Ya Rasulullah, paling baik sekali kita pergi tanya orang yang paling rapat dengan Aisyah Barirah. Jadi, lepas tu Nabi pun panggil Barirah. Tanya pasal Aisyah. Setakat kau dekat dengan Aisyah hulu ke hilir ni, apa pandangan kau tentang Aisyah radhiyallahu anha? Sebab perempuan ni kadang dia selalu cerita kat apa? Orang yang rapat dengan dia kan? Betul tak ibu-ibu? Ibu-ibu siapa yang ibu-ibu rapat? Dia pegang rasa ibu-ibu ada.
Dia bocor tak rahsia tu? Okey, ada kan? Mungkin lah. Okey. So, Barilah jawab apa? Aku selalu menjaga telinga dan penglihatan aku. Demi Allah, Aisyah sungguh lebih baik daripada emas yang baik. Barilah kata apa, ya Rasulullah? Setakat aku ni tak pernahlah dengar, aku tak pernah tengok pasal Aisyah ni. Orang cakap pasal Aisyah ke, aku nampak Aisyah. Setakat ni Aisyah tu baik sangat. Lebih baik daripada emas. Dia pun cakap. Okey, selesai. Okey, lepas tu Nabi SAW pula tanya lagi. Kalau kita duduk kedudukan Nabi ni, saya rasa kita pun macam mana nak buat, tuan-puan? Kalau lelaki duduk kedudukan macam tu, nak buat apa? Okey, mak dia dengan bapak dia buat apa, kita kena tengok. Okey. Kalau ibu-ibu akan sokong Aisyah tak? Kalau Aisyah tu anak ibu-ibu, akan sokong anak tak? Ke sokong menantu? Oh, amboi, anak. Betul lah, anak kan? Okey, betul. Tapi menantu Rasulullah ni. So, macam mana nak buat? Okey. Nak defense apa? Nanti kita akan tengok. Okey. Nabi pun panggil Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Kenapa Zainab? Zainab ni dia antara saingan Aisyah. Aisyah ni disangat cemburu dengan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni lah di antara penyebab turunnya surah At-Tahrim. Yang Nabi ni, dia setiap petang, dia akan lalu rumah isteri-isteri dia. So, waktu dia pergi rumah Zainab ni, dia lama sikit sebab dia suka makan madu. Zainab ni dia tahu suami dia suka makan apa. Jadi isteri lain semua dah, amboi, main time rumah Zainab je lama. Jadi antara dia, Aisyah dengan Hafsah anak Umar telah buat sepakat untuk pastikan lepas ni Nabi tak pergi singgah rumah Zainab. Nanti kita belajar apa dia perbuat. Panjang cerita dia, nanti cerita. Simpan dulu cerita tu lah, simpan. Soalan dia cerita tentang Zainab dengan Aisyah dan Hafsah. Okey. Faham ibu? Tapi apa jawab Zainab? Zainab kata, ya Rasulullah. Dia kata, aku selalu jaga telinga penglihatanku, aku tak ketahui dan Aisyah melainkan yang baik-baik je. Kita kalau dapat peluang macam tu, akan buat apa? Hai, ni peluang kemasan aku ni. Betul tak? Betul tak? Okey. Zainab radhiyallahu anha, walaupun dia tahu Aisyah ni selalu cek pasal dengan dia. Betul tak? Tapi Zainab tetap berkata, jujur setakat aku kenal dia ni, dia adalah orang yang baik. Takkan dia buat perbuatan macam tu, ya Rasulullah. Okey, cuba kita letak kedudukan kita dengan isteri Nabi SAW. Okey. Lepas Nabi minta macam-macam pandangan, Nabi pun pergilah ziarah Aisyah ke rumah siapa dah? Pergi rumah mak mentua dia. Pergilah rumah Abu Bakar Siddiq. Nabi tengok Aisyah sedang baring. Masa ni, sebenarnya Aisyah dah menangis tau. Dia tak berhenti menangis lagi. Nangis. Air mata dia tak kering pun. Tak makan. Orang kata tengah sedih, ada masalah. Tidur pun jadi tak? Dia tak tidur, dia tak ada tidur dia. Memikirkan orang kata dia berzina. Rasulullah pun pergi rumah dia. Jumpa Aisyah depan-depan. Lalu Nabi cakap macam ni. Nabi kata kepada Aisyah, Aisyah, kau mengaku je Aisyah. Kalau kau buat, Allah akan terima taubat kau. Kalau kau tak buat, Allah akan mempertahankan kau. Aisyah ni, apabila suami dia cakap macam tu kat dia, maknanya suami dia tak ada pertahankan dia. Siapa lagi nak harap? Tinggal siapa lagi nak harap kat Aisyah minta tolong? Mak dengan bapak dia. Waktu dia dengar suami dia cakap macam tu, kalau kau salah Aisyah, kau mengaku je lah Aisyah. Allah Maha menerima taubat orang yang buat salah. Air mata Aisyah yang mengalir tu berhenti. Tak berhenti.
Dalam hadis Aisyah cerita macam tu. Air mata aku, dia kata, berhenti pada ketika tu. Faham tak? Lepas tu Aisyah cakap apa? Dia sangat kecil hati. Dia fikir macam seolah Rasulullah pun tak percaya dekat dia. Dia tengok bapak dia. Dia cakap, ayah, Abu Bakar. Ayah, cakaplah dekat menantu ayah tu, dekat Rasulullah tu apa? Rasulullah kata apa? Aku tak boleh nak cakap apa. Faham tak? Dia tak defend anak dia. Dia tegur tak defend. Sebab dia tak tahu. Dia pun tak tahu. Nak kata anak aku betul kan aku tak betul. Ayah dia lepas tangan. Cakap pula mak dia, mak. Mak tolong saya, mak. Tolong saya, mak. Jawablah dengan Rasulullah ni. Mak dia pun tak boleh buat apa-apa. Agak-agak tuan-tuan dalam berada keadaan macam tu, apa perasaan? Macam mana nak buat ni? Okey. Aisyah kata dalam diri dia, dalam hati dia kata, aku seorang je yang tahu, aku saja yang boleh defend diri aku, dia cakap. Lepas tu Aisyah buat apa? Dia pun tak nak tengok Nabi, dia berpaling. Betul tak? Betul tak? Dia macam mula-mula menghadap Nabi, lepas tu dia berpaling. Lepas tu dia cakap apa? Dalam ni dia kata, sekejap ya. Dia menangis, dia macam, ingat tak kisah Nabi Yaqub ketika anak dia hilang, ayat 18 surah Yusuf. Aisyah kata apa? Apa yang aku boleh buat sekarang ni? Dia kata apa? Fasabrun jamil. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Dia kata apa? Dia baca ayat yang Nabi Yaqub pernah cakap. Aku ambil jalan bersabar je lah. Dia kata, aku serahlah kepada Allah apa-apa yang mereka nak katakan kepada aku. So Aisyah pun berpaling di atas tempat tidurku, dan aku tahu, Aisyah kata apa? Aku tahu, aku je yang tahu sebenarnya aku tak buat semua tu. Lepas tu Aisyah cakap apa? Dia tahu, ni di antara yang menyedihkan juga. Aisyah ni dia macam terfikir, tak apa. Kalau aku betul, nanti Allah akan pertahankan aku. Cuma Aisyah terdetik. Dia kata apa? Tengok dia kata apa? Dia kata, namun demi Allah, aku tidak pernah menduga Allah menurunkan wahyu yang dibaca tentang urusanku. Aisyah ni ingat, masa dia cerita hadis ni, wahyu tu dah turun dah. Yang kita baca ayat sebelah tadi, dia cerita balik. Dia kata, aku tak sangka Allah Ta'ala turunkan wahyu menceritakan tentang keadaan aku, dia kata. Masa sebelum wahyu tu turun, dia terfikir macam ni. Dia kata apa? Sesungguhnya urusan dalam diriku lebih rendah daripada perlu dibincangkan oleh Allah dalam urusan yang lain. Aisyah dia kata apa? Dia terfikir macam ni. Takkanlah Allah akan turunkan ayat Quran semata-mata sebab kes aku je. Aku ni siapalah, dia cakap. Tapi dia yakin Allah Ta'ala akan bebaskan diri dia daripada tuduhan tu. Tapi dalam hati dia fikir juga, takkan Quran tu yang punya penting tu hanya turun sebabkan diri aku, dia kata. Dia kata, aku berharap nanti Nabi akan dapat berita sebenar dalam mimpi, dia kata. Tak payah siapa nak turunkan ayat Al-Quranul Karim. Okey. Dapatlah. Tapi tak habis lagi. Tak habis lagi. Kau pernah ni? Ya Allah, cerita je lah kat aku. 1 jam lah ni. Okey, dapat lah. Dapat sedikit kisah dia. Nanti senang nak baca ayat 11, 12 sampai ayat 20 tu. Lepas tu, apa yang berlaku? Nabi SAW waktu dia nak keluar rumah pak mentua dia tu, Abu Bakar, turunlah wahyu 10 ayat surah An-Nur. Masa tu, kata Aisyah tahu, Aisyah nampak perubahan. Sebab apa perubahan? Sebab Nabi ni kalau cara-cara wahyu turun, antaranya dia berpeluh. Sedangkan tak panas pun, tapi Nabi berpeluh dia masa tu. Maknanya wahyu sedang diturunkan. Ayat 11, ayat 12 sampai ayat nombor 20 tadi tu. Lepas tu Nabi cakap apa? Nabi kata, wahai Aisyah, bergembiralah, Allah Ta'ala telah membebaskan dirimu. Mak dia pun apabila tahu cerita wahyu mempertahankan Aisyah, mak dia kata apa? Aisyah, pergi dekat Nabi, pergi dekat Nabi. Aisyah jawab apa?
Demi Allah ibu, aku tidak akan berdiri kepada dia dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau tuan duduk kedudukan macam tu kan, duduk ke tempat Aisyah, tuduh berzina, buruk nama keluarga Abu Bakar Siddiq, keluarga Nabi SAW. Aisyah kata apa? Aku tak nak pergi kepada Nabi. Aku tak nak pergi ke suami aku. Aku nak pergi hanya kepada Allah. Tak sangka ayat Quran itu turun. Okey, jelas Okey. Ayat ini, itulah jawapan kepada Tuhan cakap apa? Yang berita buruk, berita dusta itu sebenarnya bukan buruk, tapi baik bagi kamu. Maknanya daripada cerita tu wujud turunnya ayat Quran. Kalau kes Aisyah tu tak adalah kisah ini. Kita tengok besar tak kalau nama seseorang Marwah Hadijah. Nanti kita tengok lepas turun 10 ayat ni, apa yang Allah tegur kepada semua orang. Abu Bakar pun Allah tegur. Kes Abu Bakar apa pula? Kes Abu Bakar ni, dia buat siasatan. Siapa sebelum hidup viral? Kalau kita sekarang mungkin boleh tengok isteri lah, bukan mesej kan? Buat nama tipu kau, aku nak semak. Dapatlah cerita kisah Mistah. Maka Abu Bakar dia tahu rupa-rupanya Mistah ni kira apa bagi dia? Sepupu Lepas dia tahu, oh rupa-rupanya kau yang pergi viral menjaja cerita Aisyah buat zina. Maka Abu Bakar bersumpah dengan nama Tuhan, aku tak akan tanggung kau lagi. Kau keluar, kau pergi. Turun ayat Quran pula. Semata-mata kisah Abu Bakar Siddiq. Allah tegur perbuatan Abu Bakar tu. Apa dia? Nanti kita akan tengok dekat surah An-Nur. Jelas apa yang Abu Bakar dah buat? Dan ayat Quran turun kerana Abu Bakar pasal apa? Dan macam mana Abu Bakar berinteraksi dengan ayat tu? Kita akan cerita nanti pada kelas yang akan datang. Semua dalam surah Nur. Semua dalam surah Nur. Nanti kita akan tengok, kalau aku jadi Abu Bakar, tak ada dia. Nanti kita akan tengok macam mana Allah mengajar kita dalam surah Nur. Okey. Pengajaran tak apa, kita tinggalkan dulu. Okey. Daripada dah pukul berapa ni? Okey, setakat ni ada soalan tak? Dia cerita ni memang seronok. Habis 1 jam cerita. Tapi saya terpaksa cerita macam ni sebab nak bagi faham kenapa ayat 11 sampai 20 tu Allah turunkan. Okey, sepatutnya orang Islam ketika itu, kalau mereka dengar berita buruk macam tu, orang Islam patut buat apa? Sepatutnya buat apa? Kita kalau ada cerita, Papa kau tahu tak Pak Haji tu, Pak Haji tu, dia ni kan. Kita sepatutnya buat apa? Tengok Quran aja. Ya, kita ambil satu ayat. Ayat 12. Ayat 12 tindakan awal dulu. Kalau dengar berita buruk, aib orang, salah orang, kita jangan pula, tak sangka aku. No, Islam ajar buat apa? Ni. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca a'udzubillah je lah. Dah pukul 11 sudah. Kan betul tak? Pukul 12 tak? Sikit boleh habiskan? Sikit dulu. Okay. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين
Ni Allah ajar pada kita. Allah kata, semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang mukmin lelaki yang beriman, orang mukminat wanita yang beriman, sepatutnya dia kena bersangka baik terhadap sesama sendiri dan berkata ini suatu tuduhan dusta yang nyata. Sepatutnya Allah Ta'ala tegur, Allah kata, korang ni semua orang beriman. Sepatutnya kisah Aisyah tu orang dah jajak, orang cerita. Sepatutnya korang cakap apa? Sepatutnya kamu kena sangka baik. Takkan Aisyah buat macam tu. Lepas tu kau kena kata, tak, ini mungkin cerita reka. Jadi aplikasi dia kepada kita, kalau dengar mana-mana yang bukan-bukan dok, sepatutnya kita pertahankan orang tu. Mungkin kau silap dengar kok, Pak. Betul tak? Mungkin cerita dia lain kot. Kau dengar pada siapa? Takkan aku silap dengar. Sudah. Panjang pula cerita dia. Sepatutnya apa? Usahlah. Cukup leh. Tak betul kot. Sangka baiklah pada dia. Setakat kita kenal dia, Pak Haji tu, orang yang baik. Apa berlaku semua tu kita tak tahu. Tak yalah kita ambil tahu. Sangka baik dengan dia lah. Mungkin dia tak buat. Mungkin tu yang Allah Quran ajar. Betul tak? Kan selesai masalah. Okey, dapat dah? Cara Allah ajar kan? Okey. Jadi kita sambunglah nanti insya-Allah minggu depan. Izinkan saya bagi saya sedikit waktu lagi nak menyiapkan beberapa nota lagi. Panjang ni. Okey, tapi tak apa, tak guna nota pun tak apa kan? Boleh faham kan? Okey, ada apa soalan? Ibu dapat tak sesuatu pelajaran untuk hari ini? Maknanya bersangka baik pada orang lain. Okey? Okey, ada pertanyaan? Jelas? Atuk ada apa Tok? Tak ada. Okey? Ustaz, kata ada. Okey, kita berhenti dengan kadar ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan sambung lagi ayat-ayat yang berikutnya. Lepas tu baru kita pergi kepada ayat-ayat awal-awal dalam surah An-Nur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.